Nasir ni, Abdullah Muhammad ibn Nasir ni, juga bawa Al-Imam Ibn Al-Jawzi ni pergi jumpa Al-Masyayikh, mengaji dengan para guru fis sigar, sebab dia muda lagi, budak lagi. Wa asma'ani al-awali wa athbata as-sama'ati kullaha bi khattih. Bawa mengaji hadis lah, ambil hadis, ambil sanad yang al-awali. Wa akhadha li ijazatan minhum, dan guru ni tu tolong ambilkan ijazah hadis untuk dia. Apa maksud ijazah hadis ni? Ijazah hadis ni, ijazah ijazah ni asal maknanya izin lah. Itu ijazah hadis. Guru mengijazahkan dia hadis, maksudnya guru mengizinkan untuk anak muridnya itu meriwayatkan hadis daripada dia. Kita dengar hadis, kita panggil sama', dengar daripada mulut syekh, sama'an, sama'an. So sami'tu, aku mendengar daripada guruku. Haddathani, aku meriwayatkan, maksudnya dia dengar daripada guru dia lah. Akhbarani, sama ada akhbar ni pun sama. Level yang paling tinggi sekali iaitu haddathani, akhbarani. Level ketiga baru ijazatan, aku meriwayatkan daripada guruku ijazatan. Maksudnya dia tak dengar daripada gurunya dan dia tak baca daripada guru kepada guru dia. Orang ambil hadis ni sama ada guru baca min lafzi syekh, atau ada orang tolong baca dan dia dengar. Itu juga tinggilah. Atau orang baca, syekh dengar. Itu level yang tinggilah. Guru tak baca, dia pun tak baca dengan syekh, tapi guru dia kata aku ijazahkan, ijazatan. So itu level ketiga. Level ketiga pengambilan ilmu. Kalau kita riwayat pun, aku riwayatkan hadis ini dari guruku secara ijazah. Maksudnya fahamlah, kita tak baca kat guru dan kita tak dengar daripada mulut guru. Guru hanya kata ijazatan, keizinan untuk riwayat. Ilmu riwayat ni zaman sekarang ni tak adalah penting sangat lah. Tinggal lagi para ulama memelihara tradisi keilmuan tu lah. Maka dia pergi dengar daripada guru. Sebagai orang berbangga-bangga lah dengan ijazah sanad dia tu. Seolah-olahnya dia seorang je ada sanad, orang ni tak ada sanad. Hak ni bukan untuk dibangga-banggalah. Hak ni untuk nak bagi tahu kepada kita, beginilah para ulama hadis dulu mengaji. Ambil daripada mulut syekh, ambil daripada guru lah. Falamma fahimtu at-talab kuntu ulazimu min asy-syuyukh a'lamahum wa uthiru min arbabin naqli afhamahum. Bila aku dah mula pandai berdikari sendiri, maka aku pergi belajar sendiri lah, dan aku melazimi syekh. وقد كان لحسن توجه ابن الجوزي في طلب العلم وانتقائه لفحول علماء عصره الأثر الطيب في توجه الطلبة إليه ينهلون منه ويأخذون عنه. Dan dia pun oleh kerana rajinnya mengaji, berjumpa dengan para masyayikh, akhirnya dia terkenal dan orang pun datang kepada dia untuk belajar daripada dia. Antara murid dia adalah Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi, adalah penulis kitab apa tu? Abdul Ghani Al-Maqdisi ni Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam. Kemudian para ulama banyak memujinya. Ibnu Khaliqan kata kana 'allamata 'asrih. Ibnu Jauzi ni alim lah, alim pada zaman dia, imamun pada waktunya, imam dalam hadis, wa fi sina'atil wa'z, dan juga pandai dalam berceramah. Itu Al-Imam Ibn Jauzi. Wa qala Adh-Dhahabi kana mubarrizan fi tafsir. Adalah Al-Imam Ibn Jauzi ni sangat terkenal dan sangat mubarrizan, maksudnya orang kata orang kenali dia dengan tafsir, wal wa'zi, wat tarikh. Wa'z adalah beri peringatan, wat tarikh dalam masalah tarikh. Walahu fil hadis ittila'un tamun ala mutunihi. Dan bagi Al-Imam Ibn Al-Jawzi ni, hadis yang sangat-sangat dia ittila'. Ittila' ni maksudnya
mengajilah, ada pada dia hadis yang banyak. Ala mutunihi, kata al-Imam al-Zahabi. Wa qad ishtuhira Ibn al-Jawzi bil wa'dhi, dan al-Imam Ibn al-Jawzi ni terkenal dengan pandai bercakap, berceramah pandai, bahasa yang digunakan begitu fasih, balaghahnya begitu tinggi. Itu al-Imam Ibn al-Jawzi, seperti yang disebut oleh al-Imam Ibn Kathir rahimahumullahu ta'ala anhum. Wa qad kana muttariban fi ithbati asma'illahi wa sifatihi kama qala Ibn Rajab fi Zail ala tabaqatil Hanabilah. Tinggal lagi dalam masalah akidah, al-Imam Ibn al-Jawzi ni dia cenderung ke arah takwil dalam bab sifat Allah. Muttariban fi isbati asma'illah, dia tak boleh nak keluar daripada ilmu kalam tu. So al-Imam Ibn Jauzi ni, dia akidahnya ilmu kalam, ataupun akidahnya itu akidah yang mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ishtadda inkarul ulama'i alaihi fi zalika. Bahkan ulama-ulama lain ingkar, sangat-sangat ingkar kepada al-Imam al-Jauzi ni dalam bab tu lah, bab akidah tu. Wa kana muttariban fi qadiyyati at-ta'wil. Maka dalam bab ta'wil dia begitu macam terkeliru dalam bab ni lah. Raghma sa'at ittila'ihi 'ala al-ahadith fi hadzal bab. Walaupun ilmu hadisnya begitu tinggi sekali dalam bab ini. Falam yakun khabiran bihalli syubahi al-mutakallimin. Walaupun demikian, dia tak mampu nak keluarkan dirinya daripada syubhah mutakallimin. Faham ke bab sifat ni? Yang zaman sekarang ni orang tak bebe bergaduh tu lah. Istawa, istaula, bersemayam tak bersemayam, duduk ke tak duduk ke kan? Para ulama ahli sunnah dalam bab asma Allah dengan sifat Allah, amirru kama ja'at. Kita i'tiqad dan beriman sebagaimana yang datang dalam Quran dengan sunnah, tidak takwil. Maka bila sampai Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah kata dia beristiwa. Apa benda istiwa ni? Bersemayam kan, terjemah Melayu, bersemayam atas arash. Kan? Bersemayam ni macam mana? Mana tahu? Bersemayam, orang Melayu kata bersemayam ni, kalau raja bersemayam di atas singgah sana kan. Itu makhluk. Allah Ta'ala ni, kita tak boleh sama dengan makhluk. Tapi word yang digunakan itu, kita fahamlah. Sebagaimana Allah kata, laisa kamisli syai' wa huwa as-sami'ul basir. Allah tak sama dengan sesuatu pun, dia maha mendengar lagi maha melihat. Bila kita kata Allah maha mendengar lagi maha melihat, faham tak? Faham kan? Ada yang tak faham? Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Ada yang tak faham? Semua kita faham kan? Tapi adakah semua kita akan membahaskan bagaimana cara Allah tengok? Tak. Bagaimana Allah mendengar? Dan kita tak akan samakan dengan makhluk. Mana boleh? Syirik. Kafir. Oh, tak bolehlah kata Allah mendengar, nanti sama dengan makhluk mendengar. Tak ada siapa faham macam tu. Makhluk mendengar dengan telinga. Ada cuping telinga, belajar pula sains. Cuping telinga menarik bunyi, masuk dalam gegendang. Gegendang bawa kepada saraf, impuls, bawa kepada otak. Otak tafsir. Itu makhluk. Itu makhluk. Allah bila kata dia maha mendengar, dah cakap full stop, takat tu saja. Mana kita tahu macam mana? Kaifiyat tak tahu. Itulah dia istiwa pun macam tu. Bagaimana? Tak tahu. Datang seorang dalam masjid, majlis Imam Malik. Wahai Imam Malik, bagaimana Allah beristiwa? Imam Malik marah, dia ni dah kenapa? Kan? Al-istiwa'u ma'lum. Istiwa diketahui maknanya. Wal kaif ghair ma'kul. Bagaimana caranya tak masuk akal untuk difikirkan, ataupun majhul, tak tahu.
Wasu'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang bagaimana istiwa Allah tu bid'ah. Kenapa bid'ah? Para sahabat tak pernah tanya. Dan kenapa para sahabat tak pernah tanya? Sebab mereka faham. Allah istiwa atas arasy. Faham tak? Faham. Tak payahlah tanya dah. Dan beriman dengan sifat istiwa Allah wajib tak? Wajib, sebab disebut dalam Quran. Dalam 7 tempat dalam Quran, Allah istiwa atas arasy. Ustaz KA, rumah bapak dia rapat isteri baru. Tiba-tiba ada orang Taman Bertuah ni tak pernah kenal saya. Dah. Siapa kata rumah bapak dia dekat Manjui? Masuk akal ke? Siapa yang lebih tahu tentang dirinya? Dah tentulah aku dah. Dah tentulah diri sendiri yang kita tahu tentang diri kita berlebih daripada orang lain. Apabila Allah kata di istiwa atas arasy, tiba-tiba dia kata, dah. Allah tak istiwa atas arasy. Siapa engkau? Siapa engkau untuk berkata tentang Allah benda yang kamu tak tahu? Allah kata istiwa atas arasy. Maka atas akidah ahli sunnah, maka kita beriman sebagaimana yang Allah sebut. Laisa kamislihi syai'. Allah tak sama dengan sesuatu pun. Dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Akidah yang begitu simple dan begitu senang sekali. Makcik cleaner kena faham, lecturer universiti pun kena faham. Sama dan simple. Kenapa datang kecelaruan? Kerana berfikir ikut akal dan otak manusia yang cetek. Kenapa bergaduh? Kerana manusia masih duk nak guna akal fikirannya berfikir tentang zat Tuhan. Mana boleh? Allah suruh kita fikir tentang ciptaan dia. Kalau fikir zat Tuhan, sampai kesudah lagi kita tak habisnya. Tak boleh. Jangan kata Allah bercakap-cakap. Kalau kata Allah bercakap-cakap, nanti sama dengan kita bercakap-cakap. Yang kau fikir sampai tara tu kenapa? Kan? Tak boleh. Akal kita tak mampu nak mencapai ke situ. Oleh kerana akal manusia yang tak mampu ni, Allah bagi solution dah. Laisa kamislihi syai'. Allah tak sama dengan sesuatu pun. Apa saja yang terlintas, itu bukan Allah. Selesai masalah. Wahuwa sami'ul basir, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Selesai masalah. Bahagian pertama nak menafikan mempuak-puak yang menyamakan Allah dengan makhluk. Ada tak sepanjang sejarah Islam orang yang menyamakan Allah dengan makhluk? Ya, ada. Ada. Dia kata tangan Allah macam tangan kita. Itu apa hukumnya? Kafirlah. Sebab menyamakan tangan dia dengan tangan makhluk. Tangan Allah dengan tangan makhluk, tak boleh lah. Tapi bila ahli sunnah kata yadullah, tangan Allah, takat tu imanlah Allah ada tangan, cukup. Laisa kamisli syai', tak sama dengan sesuatu pun. Wa huwa samiul basir. Telinga hang dengan telinga gajah sama ke tak? Gajah ada telinga tak? Ada. Sama ke telinga manusia dengan telinga gajah? Lain. Boleh terima tak? Boleh. Tangan monyet dengan tangan kita sama tak? Siapa kata sama kat tangan? Tak sama kan? Lain. Kenapa perbezaan sesama makhluk kita tak ada isu? Tapi bila Allah bercakap tentang dirinya, datang masalah. Itu problem dalam otak sebagai manusia. Maka ahli sunnah bab ni tak ada. Kita tak ada penyakit ni. Alhamdulillah. Yang duk buat perangai kopi ni siapa? Mu'tazilah. Mu'tazilah zaman awal. Siapa Mu'tazilah? Asal dia Wasil bin Atha'. Wasil bin Atha' ni menyelisihi majlis, keluar dari majlis Hasan Basri. Maka Wasil bin Atha', maka datang daripadanya golongan yang dinamakan Mu'tazilah. Dia ni lebihkan akal daripada nas. Apa saja nas yang nampak macam tak boleh diterima oleh akal, maka nas tu dipulah tengkuknya menghadap akal kita. Mana boleh? Itu Mu'tazilah. Al-Imam Abul Hasan Asy'ari sebut antara akidah Mu'tazilah adalah Allah di mana-mana. Wa qala ba'duhum, dan berkata sebagian Mu'tazilah, Allah mawjudun bila makan. Allah wujud, tak bertempat. Siapa kata ni? Abul Hasan Al-Asy'ari, Al-Imam
Abul Hasan Al-Asy'ari. Siapa Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ni? Orang Malaysia lah. Kau Malaysia. Kita kat Malaysia ni akidah apa? Kan? Asy'ariyah wal Maturidiyah. Apa dia akidah Asy'ariyah wal Maturidiyah? Entahlah Ustaz. Orang kita pun tak tahu dah. Apa benda akidah Asy'ariyah wal Maturidiyah ni? Apa bendanya? Kita hendaklah mesti berpegang kepada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Apa dia Asy'ariyah wal Maturidiyah? Entah. Tak tahu. Asy'ariyah tu asalnya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Itulah kan yang disandarkan kepadanya. Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari meninggal 300 Hijrah, 300 lebih Hijrah. Maka dia ni kemudian pakcik dia Mu'tazilah, bapa tiri dia Abu Ali Al-Jubba'i. Mu'tazilah 40 tahun Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dalam akidah Mu'tazilah. Kenapa? Sebab mengaji dengan tok guru dia tu bapa tiri dia Abu Ali Al-Jubba'i. Tinggal lagi apabila di akhir-akhir tu dia berlaku perdebatan ataupun perbincangan dia dengan bapa tiri dia tentang budak mati kecil. Budak mati kecil ni duk mana? Syurga ke neraka? Tapi Mu'tazilah tak kata gitu ya. Mu'tazilah kata budak-budak mati kecil ni syurga pun tak, neraka pun tak. Kenapa? Sebab dia tak ada amalan. Dia mana ada amalan nak masuk syurga? Dan dia tak ada dosa nak masuk neraka. Maka sebab itu terkenal antara akidah Mu'tazilah, manzilatu bainal manzilatain. Duduk di tengah-tengah antara dua manzilah. Syurga neraka. Dia tak masuk mana-mana, duduk tengah. Maka Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari tanya pakcik dia ni, bapa tiri dia ni, apa cerita budak mati kecil macam mana? Kenapa dia tak masuk syurga? Sebab tak ada amalan. Kenapa tak masuk neraka? Sebab dia tak buat maksiat. Allah matikan dia kecil. Dengar ahli neraka. Ahli neraka dengar. Atau dah kalah dia budak ni dimatikan kecil dan tak dapat masuk neraka. Yang kami ni masuk neraka ni buat maksiat ni, kenapa tak mati kecil? Kenapa tak matikan kami ni waktu kecil supaya taklah kami masuk neraka? Okeylah juga duduk tengah-tengah kan, walau tak masuk syurga tapi ni masuk neraka. Ni budak-budak yang mati kecil ni boleh pula duduk tengah-tengah. Tak ada jawapan. Abu Hasan Al-Asy'ari tak mungkin akidah macam ni. Dia pun duduk kurung dalam rumah, study lagi. Satu hari dia keluar dekat mimbar Masjid Jami' Basrah. Dia kata, aku Abu Hasan Al-Asy'ari, macam korang kenal lah aku siapa. Bermula hari ini aku tinggalkan akidah Mu'tazilah. Sebagaimana aku menanggalkan jubahku ini. Dia pun buka jubah luar tu, dia campak jubah tu. Dia buang akidah Mu'tazilah. Ini Abul Hasan Al-Asy'ari ni. Sebelum dia balik kepada akidah Imam Ahmad Ibn Hanbal, ahli sunnah ni, dia ikut satu orang lagi namanya Ibn Kullab. Ibn Kullab ni yang menetapkan sifat ma'ani dan sebagainya. Kita belajar sifat 20 tu. Allah wujud qidam baqa' mukhalafatuhu lil hawadithi qiyamuhu binafsihi. Maka dia menetapkan 7 sifat, kemudian tambah lagi berikutnya datang Maturidi tu, Abu Mansur Al-Maturidiyah tu. Dia menambah, so jadi 20 tu. So daripada 7 awal, yang sifat awal, kemudian di akhir tu ada kaunuhu kan, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu sami'an kan. Kita duk nyanyi sami'an, basiran, mutakalliman. Hujung tu dia ada kaunuhu. Yang awal tu dah ada dah, memang dah ada sifat kalam dah, tapi ada lagi mutakalliman. Kaunuhu mutakalliman. Kenapa? Sebab guna akal. Tak boleh cakap Allah bercakap-cakap. Sebab kalau kata Allah bercakap-cakap, makhluk pun bercakap-cakap. Makhluk bercakap-cakap. Tak boleh cakap Allah dengar, makhluk pun dengar. Tinggal lagi makhluk dengar ni terhad. Maka kita tak boleh kata Allah dia mendengar saja. Allah mendengar, keadaannya mendengar. Itu kaunuhu sami'an. Itu datang kaunuhu tu.
Maka itu akidah pertengahan. Mentakwil sifat Allah kemudiannya istawa, istaula. Mana datang istawa, istaula? Telah ada tak orang yang mentakwilkan istawa, istaula? Ada sebelumnya. Mu'tazilah mentakwil tangan kepada yad, kepada qudrah, tangan Allah kepada kuasa. So ini yang kita duk belajar tu. Iaitu akidah fasa kedua Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Sehingga akhir hayatnya dia pun kembali kepada akidah ahli sunnah wal jamaah, dan dia kata dia mengikut Imam Ahmad ibn Hanbal, dan dia memuji Imam Ahmad. Nadharallah, semoga Allah memberi cahaya kepada Imam Ahmad ibn Hanbal. Macam mana akidah Imam Ahmad ibn Hanbal? Istawa, istawalah. Tidak istaula, tangan-tangan. Maka dia tulis kitab. Dia tulis kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Dia tulis kitab Maqalat Al-Islamiyin. Dia tulis suatu surat Risalatun ila Ahli Saghar yang menjelaskan semula akidah-akidah dia yang sebelumnya, dan dia ikut akidah Imam Ahmad ibn Hanbal. Kata Al-Imam Abul Hasan Asy'ari adalah Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah beristiwa di atas arasy. Maka istiwa yang bukan istaula, yang bukan menguasai arasy. Allah itu bertangan, yadun, dan bukanlah tangan itu kuasa. Itu kata Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari di akhir hayatnya, kembali kepada akidah Imam Ahmad ibn Hanbal. Okey, jelas nah? Akidah Abu Hanifah macam mana? Macam tu juga. Akidah Imam Malik macam mana? Lagi jelas, macam tu juga. Akidah Al-Imam Syafi'i macam mana? Macam tu juga. Habis kita ni ikut siapa? Fiqah ikut Syafi'i. Fiqah ikut Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Akidah Asy'ariyah wal Maturidiyah. Kenapa tak ikut akidah Asy-Syafi'iyah? Kenapa akidah kita tak ikut Al-Imam Syafi'i? Tak tahu. Saya pun tak ada jawapan. Maka akidah kita kena ikut Al-Imam Syafi'i lah. Maka Al-Imam Ibn Jauzi ni, dia tak boleh keluar daripada takwil ni. So, dari sudut akidahnya, dia ini macam Asy'ariyah ataupun macam apa yang berjalan di atasnya Abul Hasan Al-Asy'ari sebelum dia bertaubat daripadanya. So, Al-Imam Ibn Jauzi ni Wahabi ke tak? Taklah. Taklah, akidah dia bukan akidah macam akidah Wahabi yang duk bisi-bisi sekarang ni kan. Akidah dia macam akidah yang ramai tu lah. Tapi kitab dia ni tak nak dibaca. Kitab ni tak nak dibaca. Oh, pok-pok Wahabi ni sukalah Talbis Iblis ni. Dia kata pok-pok Wahabi sukalah kitab Talbis Iblis. Sebab apa suka? Sebab kena bantai atas hamba. Bantai atas. Dia ni akidahnya bukan macam akidah hak yang pok-pok Wahabi ni. Tapi dia menulis atas ilmu dia lah. Apa yang setan telah menipu atas orang-orang ni. Terutamanya orang-orang agama. Terutamanya orang-orang nak kembali kepada Allah. So ini dia Al-Imam Ibnul Jauzi ni. Kata lidha qala al-Imam Az-Zahabi, sebab itu kata al-Imam Az-Zahabi dalam Siyaru A'lamin Nubala, falaitahu lam yakhud fi at-ta'wil wala khalafa imamahu. Alangkah bagusnya kalau dini tak tenggelam dalam takwil. Kata al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala anhu. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dia. Fallahu ya'fu anhu wa yusamihuhu. Dan kitabnya banyak sekali lah. Antara kitab yang ditulisnya, apa yang kita nak baca ni lah, Talbisul Iblis. Berikutnya, masuk dalam muqaddimah. Muqaddimah al-musannif. Muqaddimah penulis kitab kita ni. Alhamdulillahillazi sallama mizan al-adl ila akuffi zawil albab wa arsala ar-rusula mubashirina wa munzirin bil-thawabil wal-iqab. وأنزل عليهم الكتاب مبينة للخطأ والصواب وجعل الشرائع كاملة لا نقص فيها ولا عاب. Itu dia punya muqaddimah lah.
Segala puji bagi Allah yang menyerahkan neraca keadilan ke tangan orang yang berakal. Wa arsala rusula, dan mengutuskan para rasul, mubasyirin, memberi khabar gembira, wa munzirin, beri peringatan, bisawabi wal iqab, dengan pahala dan ancaman iqab, balasan Allah. Wa anzala alaihim al-kutuba, diturunkan kepada mereka kutub, mubayyinatan, menjelaskan yang salahnya daripada yang dan yang benarnya. Wa ja'ala syara'i'a, dan menjadikan syariat sempurna, la naqsa fiha, tak ada kekurangan padanya, wala 'ab, dan tidak ada cacat. Ahmaduhu hamda man ya'lamu annahu musabbibul asbab, wa ashhadu bi wahdaniyatihi syahadata mukhlisin fi niyatin ghair murtab. Aku memuji Allah dengan pujian seorang hamba yang mengetahui bahawa dialah pencipta segala sebab, dan aku bersaksi akan keesaannya dengan persaksian hambanya yang niatnya tulus tanpa ada sedikit pun keraguan padanya. Aku bersaksi anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, Muhammad itu hamba dan rasulnya. Arsalahu wa qad sadala al-kufru ala wajhil iman al-hijab. Pada saat kekufuran menutup tirainya pada wajah keimanan, lantas beliau segera menghilangkan kegelapan dengan cahaya petunjuk, menyingkap penutup yang menyelubungi. Wa bayyana linnas ma nuzila ilaihim, dan menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Wa audaha al-mushkilatil kitab, dan menjelaskan segala kemusykilan, perkara-perkara yang muskil yang terdapat dalam kitabnya, serta wa tarakahum ala al-mahajjatil bayda, dan meninggalkan mereka itu di atas terang benderang, la saraba fiha wala sarab, yang tidak ada padanya itu fata morgana yang menipu mereka. Fa sallallahu alaihi wa ala jami'il alik wa kullil ashab wa ala tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil hasyar wal hisab wa sallama tasliman katsira, amma ba'du fa inna a'zamal ni'am 'ala al-insanil aqlu, sesungguhnya nikmat hak yang paling besar sekali atas hamba itu adalah akal. Akal ni nikmat paling besar Allah bagi atas setiap orang. Orang yang tak ada akal tak dikira mukallaf. Orang yang dikira mukallaf yang ada akal. Akal waras baru mukallaf. Akal tak waras tak mukallaf. Orang gila tak wajib semayang. Orang gila tak wajib puasa. Sebab akal rosak. Orang yang gila sekejap waras. Gila balik waras. Gila balik waras. Macam mana dia? Waktu gila tak payah semayang, waktu waras semayang. Waktu gila tak payah semayang, waktu waras semayang. Itulah dia cara dia. Orang tua-tua yang sampai ada sebahagiannya penyakit demensia, Alzheimer, nyanyuk. Waktu dia nyanyuk tak ada wajib semayang. Waktu dia waras wajib semayang. Nyanyuk balik tak ada semayang. Macam itulah keadaan dia. Berdosa ke? Tak berdosa. Tak ada dosa atas dia. Ustaz, mak saya ni telah didiagnose dengan demensia lah. Itu penyakit demensia tu, sekarang sedang bercakap tentang masalah demensia ni kan. Iaitu penyakit macam nyanyuk tu. Dan dia ada peringkat-peringkat dia lah. Peringkat pertama tak teruk sangat lah. Peringkat kedua dia tambah teruk. Peringkat ketiga lagi teruk sampai menyebabkan orang kena tolong dia lah. Menyebabkan akal dia tak boleh berfikir waras, tak boleh ingat, tak boleh itu, tak boleh ini, tak boleh itu orang demensia lah. Kalau dia kata dia lupa tadi dia makan apa, tapi yang lain dia ingat, itu bukan demensia lah. Dia lupa, ada kita makan keripap ke tadi? Adalah tadi kan kita makan keripap, tak kita makan roti canai kan? Itu bukan demensia. Demensia ni apa pun tak ingat lah. Menyebabkan solat. Nak solat ni susah lah. Tak ingat. Dia dah semayang ke belum tadi? Anak dah kata, udah mak. Dah lah, mana semayang lagi? Dah semayang lah tadi. Dah. Tu penyakit lah. Orang yang macam ni tak ada taklifan syarak. Tak ada taklifan syarak. Yang akal waras baru ada taklifan syarak. Itu nikmat yang Allah bagi. Maka dikata ini, antara nikmat paling besar manusia ni akal. Li'annahu al-alatu fi ma'rifati al-ilah.
Kerana akal ni lah yang digunakan Allah bagi untuk kenal Tuhan ni. Wasababul ladzi yutawassalu bihi ila tasdiqir rusul. Dan itulah dia cara kita ni untuk membenarkan Rasul. Illa annahu lamma lam yanhat bikullil murad minal abdi bu'ithatir rusul wa unzilati al-kutub. Kemudian, manakala akal ni tak mampu menegakkan semula hal yang dikehendaki dari manusia, maksudnya akal manusia ni terbatas, maka Allah pun utuskan Rasul. Dan Allah utuskan kita. Sebab akal manusia terbatas. Macam kita sebut tadi. Manusia tak mampu nak fikir luar daripada akal dia mampu berfikir. Sebab itu, tak boleh nak fikir tentang Tuhan. Sebab kita tak pernah nampak. Allah hanya bagi tahu dirinya dalam Quran saja. Kita tak tahu. Allah nak kenalkan dirinya, maka Allah guna perkataan yang kita tahu. Maka Allah kata dia maha mendengar. Kita, faham dah. Mendengar. Apa tuntutan daripadanya? Janganlah cakap benda tak elok. Janganlah fitnah orang. Janganlah itu dan ini dan itu, sebab Allah maha mendengar. Itu dia punya maksud dia. Allah maha melihat. Allah maha melihat. Maka apa tuntutannya? Janganlah buat benda tak elok. Janganlah buat benda yang Allah tak suka. Allah guna mendengar melihat supaya orang faham. Allah sayang kepada orang-orang, Allah redha, Allah sayang kepada orang yang bertakwa. Faham tak? Faham dah? Allah sayang. Jadilah kita orang bertakwa. Allah benci dan Allah marah kepada orang yang tak mau ikut dia. Faham dah? Maka Allah menggunakan perkataan-perkataan yang kita boleh kenal dia. Sebab itu, bila Allah cerita tentang dirinya dalam Quran, tak boleh kita menafikan. Itu ahli sunnah. Tak boleh kita menukar. Tak boleh kita kata sebaliknya. Bila Allah kata macam tadi contoh istiwa, istiwa lah. Siapa kita yang nak mentakwil? Siapa kita yang nak menukar maknanya tu? Allah tak bagi tahu. Dia hanya bagi tahu takat tu saja. Tak bolehlah kata Allah istiwa atas arasy. Kalau kata Allah istiwa atas arasy, habis sebelum Allah cipta arasy, Allah duduk mana? Tak bodoh tu cara fikir. Yang kau nak fikir sampai tara macam tu kenapa? Allah cerita lepas dia ciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Summa stawa 'ala al-'arsy. Kemudian istiwa atas arasy. Dah cukup lah. Apa yang dok sibuk-sibuk nak tanya sebelum tu Allah duduk mana? Allah bertempat ke tak bertempat? Kata kalau Allah istiwa atas arasy, maknanya kita kata Allah bertempat. Jika kita kata Allah bertempat, Allah memerlukan makhluk. Siapa kata? Engkau yang kata. Dan tempat. Tempat ni apa maksud engkau? Sebab makan, tempat tak disebut dalam Quran. Tak disebut secara penisbatan, tak disebut secara penafian. Akal kita tak mampu nak fikir. Tak boleh nanti kata makan tempat ni, maksud tempat ni makhluk. Itu cara makhluk fikir. Sebab itu ahli sunnah minta perincian. Apa yang kau maksudkan dengan makan? Apa yang kau maksudkan dengan tempat? Kalau kau maksudkan tempat itu makhluk, ya, Allah tidak bersatu dengan makhluk. Jika kau maksudkan tempat itu arasy, ya, Allah bersemayam atas arasy. Itu ahli sunnah. Atas tu bermaksud pula, tak boleh kata Allah istiwa atas arasy. Kalau kita kata istiwa atas arasy, Allah atas duduk atas arasy. Maknanya Allah telah bersatu dengan makhluk. Ini syirik. Siapa kata macam ni? Ini atas ke? Atas kan? Kalau saya buat macam ni, atas ke tak? Atas juga kan? Atas juga. Tak boleh kata Allah ke atas. Nanti bumi ni bulat. Bumi ni bulat. Orang yang atas dia atas ni. Orang yang kat sini atas dia atas ni. Orang yang bawah ni atas dia atas ni. Orang yang kat sini, itu cara fikir ngok kau tu. Tidakkah apabila kita melihat alam yang Allah cipta ni,
Hak yang kita duk tahu planet sampai Pluto tu, hak tu yang kita tahu pun sampai 9. Sebab saintis kata 9. Ada saintis kata dia jumpa planet baru. Ada tak lagi agak-agak planet lain? Ada je, mana kita tahu. Wallahualam. Yang semua hak planet-planet ni yang kita pun dah masuk dah lubang tu lah, lubang ni, lubang tu lah. Hak ni semua masih lagi dalam kategori langit dunia. Tak lepas lagi. Itu masih langit dunia lagi. Dia ingat agaknya keluar naik kapal terbang, dah naik langit kedua. Banyak cantik kau. Jadi semua hak yang cakrawala, hak mataharinya, bulannya, buminya, mushtarinya, Plutonya, semua tu masih di bawah. Masuk Isra' Mi'raj, sibuk nak sambut Isra' Mi'raj kan? Isra' Mi'raj, Nabi diperjalankan pada waktu malam. Dari mana? Dia pun jawab, oh daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Kemudian diangkat ke langit. Angkat ke langit. Langit mana? Naik atas tak? Naik atas lah. Burak terbang ke atas. Allah, lepas tu Nabi jumpa siapa? Dia jumpa para Nabi kan, setiap langit tu. Lepas tu Nabi jumpa siapa? Nabi nampak apa? Nabi nampak syurga neraka. Lepas tu Nabi jumpa siapa? Allah kan? Mana? Tak boleh kata atas. Tadi kau kata atas. Kau kata Isra' Mi'raj. Mi'raj tu apa maksud Mi'raj? Dari bawah ke atas, naik atas. Nabi naik atas. Tiba-tiba tak boleh kata Allah ke atas. Nampak tu akal, nampak? Marilah sambut Maulid Rasul, Maulid Rasul ni yang siapa yang tak sambut Maulid Rasul ni Wahabi lah. Tapi bila Wahabi kata Ar-Rahman Al-Arsh Istawa, tadi dia kata ni atas, jumpa Allah ke atas. Lepas tu atas mana? Atas ni. Ni atas. Kita doa ke mana? Ya Allah, ya Tuhanku. Kan? Dekat Arafah semua. Ya Allah, angkat tinggi langit. Allah berada di mana-mana. Ya Allah, ya Tuhanku. Di mana-mana? Allah mawjudun bila makan. Mana? Allah wujud tak bertempat. Allah kat mana? Tak ada bertempat. Mana? Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di dalam alam, tidak luar alam. Habis itu Allah kat mana? Payah sangat. Aduh, sebab fikir guna otak akal yang terhad. Sebab tu Allah hantar Rasul. Sebab tu Allah hantar Rasul. Nak bagi tahu kita kat mana Allah. Maka langit ni ada berapa lapisan? Langit ada 7 lapisan tak? Bumi 7 lapisan juga. Dari mana datangnya? Daripada hadis. Daripada mana datang langit 7? Hadis. Sebab samawat, naik langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima dalam Isra' Mi'raj. Lepas tu syurga neraka kat mana? Atas lah. Lepas tu kat mana lagi Allah cerita lagi lah hadis? Ada kursi Allah. Lepas kursi Allah, apa ada lagi atas tu? Arasy Allah. Kursi Allah bukan kerusi. Kursi Allah nak banding dengan arasy Allah. Kursi tu macam cincin yang dicampak ke tengah padang yang luas. Itu kursi. Kursi ni apa dia? Disebut dalam hadis maudi'al qadamain, tempat letak 2 kaki Allah. Itu kursi. Kursi itu dengan arasy Allah, kursi itu macam cincin campak tengah padang bola. Arasy Allah makhluk paling besar sekali adalah arasy Allah. Itu makhluk paling besar. Wa kana arshuhu 'alal ma', dan adalah arasy Allah tu di atas lautan. Mana datang? Quran, hadis. Boleh terima tak? Boleh terimalah. Kenapa tak boleh terima? Kalau tak terima, kafirlah kita. Quran kata, hadis kata. Dan Allah kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dan Allah beristiwa atas arasy. Arasy makhluk paling besar. Allahu Akbar, Allah lagi besar.
Tinggal lagi tak boleh tengok je lah. Tu je. Mana? Atas lah. Quran kata atas. Oleh kerana akal kita tak boleh nak fikir benda tu, Allah tolong bagi tahu. Dan Nabi tolong bagi tahu. Itu fungsi akal. Dan akal mesti tunduk kepada nas. Bukan nas dipulah menghadap akal. Akal mesti pulah kepada nas. فَمِثَالُ الشَّرْعِ الشَّمْسُ وَمِثَالُ الْعَقْلِ الْعَيْنُ فَإِذَا فُتِحَتْ وَكَانَتْ سَلِيمَةً رَأَتِ الشَّمْسِ. Maka Allah saat mengurniakan maka syariat itu bagaikan matahari, kata dia, dan akal itu sebagai mata. Tatkala mata terbuka dan ia dalam keadaan sihat walafiat dapat melihat, tentu dia pun dapat menyaksikan matahari itu. Sama ada halnya itu kebenaran kata-kata para nabi telah kukuh di dalam akal manusia melalui bukti-bukti mukjizat yang amat luar biasa, maka akal pun akan patuh kepada perkataan mereka tersebut, sekaligus menjadikan perkataan mereka itu sebagai pedoman terkait dengan hal yang tidak diketahui oleh akal. Walamma an'ama Allahu ala hadzal alam al-insi bil aqli iftatahahu Allahu bi nubuwwati abihim Adam alaihi salam fakana yu'allimuhum an wahyillahi azza wa jalla. Saat Allah mengurniakan alam untuk akal untuk alam manusia ni, Allah memulainya dengan kenabian Nabi Adam. Pada saat itu Allah mengajarkan wahyu kepada manusia sehingga mereka berada atas kebenaran. Sampailah Qabil, disebut Qabil, menyimpang. Anak Adam ni Qabil ni, nama ni tak disebut dalam Quran dengan sunnah. Qabil, Habil. Qabil disebut dalam Israiliyat. So tak ada disebut dalam Quran sunnah. Quran sunnah hanya sebut dua anak Adam. Maka si Qabil ni dengan hawa nafsunya membunuh saudaranya yang kita sebut Habil itulah. Summa tasha'abatil ahwa bin nas. Lepas daripada berlakunya peristiwa itu, maka nafsu manusia pun menyebar di antara manusia dan menyeret mereka kepada kesesatan hingga mereka menyembah patung, berselisih dalam keyakinan dan di dalam amal perbuatan hingga berseberangan dengan bimbingan para rasul dan akal yang sihat. Kerana mereka mengikut nafsu. Kenapa jadinya anak Adam yang seorang tu bunuh yang seorang ni? Sebab iri hati nafsu. Tak mau ikut apa yang Allah tetapkan. Hang kahwin dengan hang ni, hang kahwin dengan hang ni. Ini syariat dulu. Syariat anak Adam. Tapi tak mau ikut. So bermulanya orang yang kacau bilau ni bila dia ikut nafsu dia. Tak mau ikut perintah Allah. Sama keadaan kita pada hari ini. Kenapa jadi sesat? Sebab tak nak ikut Quran Sunnah. Orang kata Quran Sunnah, dia kata apa salahnya? Memanglah Nabi kata gini-gini, tapi apa salahnya? Itu tak guna akal. Hikmatu bi'satir rasul. Kemudian dimasuk dalam hikmah diutuskan para rasul. Para nabi yang diutuskan ni, ketahuilah, dengan membawa penjelasan yang cukup. Wa qabilul amrad bid-dawa'i syafi. Dan dia mengubati berbagai penyakit dan dia sangat mujarab. Serta sepakat menempuh jalan yang tidak mereka perselisihkan lagi bila dia ikut apa yang Nabi bawa. Wa mazala yal'abu bil uqul ila an farraqa al jahiliyah. Senantiasa akal manusia ni bermain-main sehinggalah terpecahnya zaman jahiliyah itu fil mazahib as-sakhifatin wa bid'i qabihatin. Sehingga pada zaman jahiliyah itu, maka pelbagailah orang terpecah ni kepada mazhab yang banyak dan bid'ah yang buruk. Fa asbahu ya'budun al-asnam. Maka mulalah sembah patung. Ya'budun al-asnam fil baitil haram, dekat Baitul Haram Makkah. Wa yuharrimun as-sa'iba wal bahira wal wasilah wal wasilata wal ham. Yarawna wa'dal banat wa yamna'unahunna al-miras ila ghairi zalika min ad-dalal. Banyaklah semua kesesatan-kesesatan pada zaman jahiliyah, bunuh anak perempuan kerana sial. Kemudian apa nama lagi, mengharamkan miras,
dan mengharamkan benda yang lain-lain dan sebagainya lah, sebagaimana yang berlaku zaman jahiliyah lah. Fabta'asa Allah subhanahu wa ta'ala Muhammadan, Allah pun utuskan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Farafa'al maqabih, angkat, hilangkan benda-benda buruk yang berlaku ni. Wa syara'al masalih, dan telah mensyariatkan maslahah. Fasara ashabuhu ma'ahu wa ba'dahu fi dawi nurihi, maka berjalanlah para sahabat Nabi itu dengan cahaya yang dibawa oleh Nabi. Salimina minal adu wal ghururihi, selamat daripada permusuhan dan ketipu daya. Falamman salakha naharu wujudihim aqbaltil akhbashu dhulumat fa'adatil ahwa tunshi'u bid'a wa tudayyiqu sabila ma zala muttasi'an fafarraqa al-aksaruna dinahum wa kanu syi'a. Lepas Nabi wafat, berlakulah balik pecah belah. Lepas berlaku pecah belah, jadi balik bid'ah. Orang lagi ikut macam-macam kumpulan. Orang ni ikut kumpulan ni, orang ni ikut kumpulan ni, orang ni ikut kumpulan ni. Iblisu yulabbisu wa yuzakhrifu wa yufarriqu wa yu'allif. Maka iblis pun yuzakhraf, menghiaskan. Iblis pun memecah belahkan. Innama yasihu lahu at-talassus fi laylil jahli falau qad tala'a alaihi subhul ilmi iftudiha faraitu an uhadhir min makayidihi. Maka lepas dah jadi semua benda merepek ni balik setelah daripada kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku melihat perlunya aku nak memperingatkan orang ramai daripada tipu daya setan ni. Wa adulla ala masayidih, dan aku nak orang tahu bagaimana modus operandi setan ni. Fa inna fi ta'rifi syarri tahziran an al-wuqu' fih wa fi sahihain min hadis Hudzaifah. Dan fa inna fi ta'rifi syarr, dan dalam kita nak menjelaskan makna buruk-buruk semua ni adalah jalan untuk orang kenal buruk ni supaya orang tak buat. Berdasarkan hadis Hudzaifah ibn al-Yaman, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah anil khair, iaitu Hudzaifah kata orang ramai suka tanya Nabi tentang baik-baik je. Wahai Rasulullah, apa buat dapat syurga, ini baik kat mana, yang amalan yang afdal, mana amalan yang bagus. Wa kuntu, kata Hudzaifah, tapi aku suka nak tanya Nabi benda buruk. Makhafata an yudrikani, supaya bila aku tahu benda buruk ni, aku dapat hindarkan diri aku daripada benda ni. Itu tujuan kita kena mengaji. Bukan ngaji sunnah aja, bid'ah pun kena ngaji juga. Bukan ngaji sunnah, bid'ah pun kena tahu. Kalau ngaji sunnah, bid'ah tak mengaji, sesat juga. Kalau kita tahu benda amalan taat dan kita tak tahu maksiat, maka kita akan jatuh juga. So, wa bididdiha tatamayyazul asya', dengan kita mempelajari VS. Lawan kepada sesuatu, kita akan kenal sesuatu. Sebab itu antara metod ta'rif, antara metod mendefinisikan sesuatu disebut lawan dia. Dia akan sebut lawan dia apa, supaya orang lebih kenal benda tu. So kita mengaji sunnah je, bid'ah tak mengaji, maka kita akan terpengaruh ataupun kita akan terkeliru. Kita tengok bid'ah ni macam sunnah, itu namanya bid'ah. Amrun, benda baru, mukhtara'atun fid din, yang dicipta dalam agama, tudahi syar'iyyah, macam syariat. Itu bid'ah. Mana ada orang buat bid'ah macam minum arak? Tak ada. Tak ada. Duit palsu orang tak buat bagi duit Saidina. Duit Saidina orang tak bagi kat orang jual nasi lemak. Orang tahu ni duit palsu. Tapi dia buat duit palsu tu macam duit betul. Orang jual nasi lemak mana ada mesin kan? Palsu. Pasar raya ada mesin kan, boleh tahu. Bagi 50 dia check kat mesin kan. Oh, hak ni duit betul. So orang nak buat duit palsu, dia tak buat saiz besar. RM50 besar saiz A4. Nah, RM50. Orang tahu pada bodoh lah, kau jangan bodoh ke aku. So orang kata berzikirlah. Dia tak kata setan bagus, setan bagus, setan bagus. Dah, itu bukan zikir. Orang tahu apa ni setan bagus, setan bagus. Katalah hu. Kan? Hu tu siapa? Hu tu Allah. Allahu dia hu. Buat apa? Allah panjang sangat, penat. Hu. Kan seronok. Dia tak kata zikir tu yang macam kita sebut tadi.
Kalau sebut hak yang setan bagus, setan bagus, setan bagus, itu orang tahu dah, itu menipu. So kata hu hu hu, betul juga hu hu hu. Lah ni ada ha ha ha. Zikir ha 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 kan. Itu dia bid'ah. Dia duduk bergendang dalam masjid, gendang guna alat muzik, sallallahu ala Muhammad dalam masjid kan, gendang. Ulama dulu mengharamkan alat muzik. Ulama-ulama kemudian ada yang mengharuskan kan. Dengan syarat-syaratnya. Dia pun nak seronok tu, gong-gong. Dia tak nyanyilah apa nama cinta hatiku ke apa benda tak lah. Dia katalah subhanallah, maha suci Allah. Kita nampak Islamik sikit. Nasyid tak nasyid. Nasyid tak nasyid. Kan lagu sama je. Kan? Tak apa-apa dah. Sama je penyanyi nasyid dengan penyanyi hak tak nasyid, sama je. Tinggal lagi ada ni je. So kalau awi ke apa ke benda ke pakai ni nasyid. Kalau buka jadi rock. Kan kita adalah insan rock. Rabbani, kita adalah insan nasyid. Itu dia bid'ah. Tudahi syar'iyah. Tu tujuan Ibnul Jauzi tulis kitab. Tujuan dia itu nak bagi tahu modus operandi setan. Oleh kerana setan ni dia tahu kalau seru kepada arak ni memang kira pakat orang tak mau lah. Macam orang Melayu lah. Ada babi. Oh babi tak mau lah. Terus tolak babi. Oh babi. Riba. Riba. Tak ada apa. Bunga. Nama pun lagi bunga. Kan cantik. Riba. Riba dia tak ni sangat. Babi. Tak boleh. Babi tak boleh. Tapi arak sebelah ni. Botol arak kat sebelah. Botol arak sebelah. Babi tak ambil. Macam tu lah. Setan dia reti. Dia tahu bab ni jangan. Bab ni memang orang tak mau ikut ni. So kita buat ikut ni. Semayang lagi. Semayang. Dalam semayang tu dia cucuk jarum. Baca Quran. Dari baca Quran tu dia cucuk jarum. Itu setan punya kerja. Haqiqatud diyanatil islamiyah nanti kita sambung. So yang terakhir yang disebut tadi adalah manusia itu bertanya benda buruk, benda baik. Ada Abu Huzaifah kata aku ni bertanya kepada Nabi benda buruk. Makhafata an yudrikani. Tujuannya apa? Tujuan bila aku kenal baik dengan buruk ni, aku boleh hindarkan diri jangan tergelincir dalam benda buruk ni. So ini penting. Waqad wada'tu hadzal kitab muhazziran min fitanihi, dan aku tulis kitab ini sebagai nak supaya orang ini hati-hati dengan fitnah setan ni. Mukhawifan min mihanih, takut kepada dia punya ni job scope dia punya kerja ni. Wa kashifan an masturihi, nak singkap benda yang dia tutup-tutup tu. Wa fadihan lahu fi khafiyyin ghururihi. Wallahu al-mu'inu bijudihi kulla sadiqin fi maqsudih wa qad qassamtuhu 13 baban, dan aku telah membahagikan kitabku ini 13 bab. Yang kashifu bimajmu'iha talbisuhu, dan aku membuka menyingkap dengan semua ni sekali ini talbis setan ni. Wa yatabayyanu lil fatini bifahmiha tadlisuhu, dan supaya menjelaskan apa nama dia punya tipu daya ni. Faman intahadha azmuhu lil amali biha dajja minhu iblisu wallahu muwaffiqi fima qasadtu wa mulhimi lis sawabi fima aradtu wallahu a'lamu bis shawab. Ada apa nak tanya? Yang ke depan kita masuk babul awal al-amru bi luzumi sunnati wal jamaah, bab melazimi sunnah dan jamaah. So dia mula dengan melazimi sunnah dulu. Bagi tahu kita punya tanggungjawab ni apa dia. So mesti melazimi sunnah dan kenal sunnah dulu. Lepas dah kenal sunnah tu baru dia masuk dalam kerja-kerja setan ni dengan pelbagai bentuknya. Dan 13 bab yang dia bubuh tu, yang dia tulis 13 baban, maka yang paling banyak, bab yang paling besar sekali adalah bab talbis iblis kepada puak-puak sufi dan tarekat.
13 bab tu, bab yang paling besar dan paling panjang perbahasannya adalah perbahasan talbis setan kepada puak-puak sufi dan tarekat. Dia tak sebut bab paling besar, paling banyak puak-puak ahli maksiat dah. Sebab ahli maksiat dah jelas dah. Maka yang tak jelas ni orang yang nak agama ni. Yang orang nak menipu-nipu ni yang nak kepada agama. Itu boleh tipu. Oh, dia ni wali Tuhan, dia boleh terbang atas udara, dia tak cakap dekat kelab malam. Dia cakap kat mana? Ni, kat masjid ni lah. Kat surau. Yang nak dengar tu siapa? Yang disco kat kelab malam? Tak. Sebab yang kelab malam tu tak teringin pun nak dengar hampa celoteh tu. Yang nak termakan benda tipu daya agama ni, ni. Dalam masjid ni. Itu yang berlaku. Sebab setan dia masuk bab tu lah. Sebab yang mana yang dah merepek-repek tu, selesai kerja aku. Tinggal nak bagi dia kekal je minum arak tu. Itu je kerja dia. Yang susah ni yang datang masjid. Ni susah sikit ni. Oleh kerana nak suruh pakcik-pakcik minum arak, tak boleh. Takkanlah pakcik nak minum arak. Maka kita masuk ni bab masjid ni lah. So daripada semayangnya, daripada puasanya, daripada zakatnya, daripada buat umrahnya, buat hajinya, di situ yang dia boleh masuk. Orang-orang macam kita ni. Ustaz, lagilah. Ustaz, dia cucuk lah Ustaz. Orang pun ramai datang kuliah dah yang ramai. Ui, bagus ramai datang kuliah aku ni. Aku hebat lah. Kan? Bila dah hebat, apa lagi? Nah, cium tangan. Cium. Cium lah. Sufi tak sekarang? Orang yang cium tak sufi, orang yang bagi cium tangan pun tak sufi. Kerana kalau betul-betul sufi, tak ada maunya kita diagung-agungkan tak? So, mudah-mudahan kita jumpa lagi bab yang pertama nanti. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.